Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberitahu, sesungguhnya keimanan mempunyai 73 bahagian. A'laha, yang paling tinggi ialah syahadatu an la ilaha illallah. Maknanya tingkatan keimanan yang paling tinggi ialah penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi difahami daripada hadis Nabi tersebut bahawa tingkatan keimanan, tingkatan manusia tertinggi ialah manusia yang dikurniakan dengan syahadatu, penyaksian. Apabila manusia tadi dikurniakan dengan penyaksian, maknanya dia melihat sesuatu dengan syariat dan hakikat. Orang yang dikurniakan dengan penyaksian akan menyaksikan sesuatu perkara dengan menggabungkan antara zahir dan antara yang batin. Maka itulah sebenarnya orang yang berilmu. Orang yang berilmu ialah orang yang memandang kepada sesuatu dengan menggabungkan antara makhluk dan al-haq. Jadi apabila seseorang tadi mencapai martabat syahadah, dialah yang dihukumkan orang yang mempunyai ilmu. Apabila dia dihukumkan mempunyai ilmu, barulah dia layak menjadi saksi. Maksudnya kita andaikan ada satu mahkamah, ada orang yang nak didakwa. Jadi apabila orang tadi nak membuktikan dirinya tidak bersalah ataupun seumpamanya, dia mestilah membawa saksi. Dan saksi tersebut mestilah saksi yang mempunyai ilmu untuk menjadi penyokong, penguat kepada sesuatu dakwaan. Jadi sekarang ni di akhirat, apabila kita dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita akan dihisap sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi yang akan menyelamatkan manusia ialah al-iman. Maksudnya setiap orang yang menyelamatkan dirinya pada hari tersebut ialah al-iman. Maka apabila seseorang tadi ingin mendakwa ataupun ingin dihukumkan sebagai beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memerlukan juga kepada saksi. Saksi yang menyaksikan, yang menjadi saksi di dunia dan di akhirat bahawa orang tersebut beriman. Jadi persoalan ni, siapakah yang akan menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di dunia? Maksud dalam satu ketika Rasulullah SAW dibawa satu jenazah di hadapannya dan sahabat Nabi memuji jenazah tersebut. Maka Nabi SAW kata wajabat. Wajabat. Nabi ulang 3 kali. Maksudnya jenazah ni akan dikurniakan dengan syurga. Kerana sahabat-sahabat Nabi memujinya dengan kebaikan. Lepas tu selepas tu datang lagi satu jenazah, sahabat mencela jenazah tersebut. Maka Nabi SAW berkata wajib juga. Maksudnya wajabat, Nabi ulang 3 kali. Lepas tu Sayyidina Umar tanya, kenapa Nabi kata macam tu? Maka Nabi kata, jenazah pertama kamu puji dengan kebaikan, maka wajiblah dia dikurniakan dengan syurga. Jenazah kedua kamu puji dengan kejahatan, maksudnya kamu cela, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Lepas tu Nabi kata, antum syuhada'ullah fil ard. Nabi kata kepada sahabat dia, kamu ialah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi pertama sekali, siapakah saksi tersebut? Di zaman Nabi SAW, saksi-saksi tadi ialah sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW juga ialah saksi kepada kebenaran Nabi-Nabi dan Rasul dan umat-umat yang terdahulu. Jadi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala beritahu, yashhaduhul muqarrabun. Maksudnya kitab al-abrar lafi na'im. Maksud kitab-kitab orang yang baik tadi akan diletakkan fi illiyin, di dalam syurga yang tertinggi. Kemudian Allah Ta'ala sambung, dia kata yashhaduhul muqarrabun, akan menjadi saksi kepada kitab tersebut al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang didekatkan kepada Allah, yang diistilahkan sebagai al-muqarrabun, merekalah yang akan menjadi saksi di akhirat ke atas seseorang bahawa dia tadi beriman ataupun tidak.
Kita maklum dalam surah Al-Waqi'ah tadi dibahagikan manusia kepada kumpulan tertinggi Al-Muqarrabun. Dan dalam hadis tadi kita maklum itu ialah Ahlus Syahadah. Orang yang mencapai martabat syahadah. Kumpulan kedua ialah Ashabul Yamin. Maksudnya Ashabul Yamin yang nak dimasukkan ke dalam syurga, yang menjadi saksi kepada mereka ialah Al-Muqarrabun. Kumpulan tertinggi yang diistilahkan sebagai Khawasul Khawas. Mereka lah yang menjadi saksi kepada Al-Khawas, kumpulan yang di bawahnya, untuk menyaksikan di hadapan Allah bahawa mereka tadi beriman. Jadi secara umumnya kita dah maklum bahawa ada kumpulan manusia di dunia yang diistilahkan sebagai Al-Muqarrabun, yang diistilahkan sebagai Khawasul Khawas. Mereka ialah saksi-saksi Allah di muka dunia. Jadi sekiranya kita berdekatan dengan mereka, dan sekiranya kita bersahabat dengan mereka, dan sekiranya kita menghadiri majlis mereka, berguru dengan mereka, maka mereka lah yang akan menjadi saksi kepada kita di akhirat. Aku menyaksikan di hadapan Allah bahawa orang ni ialah orang yang beriman. Maksudnya semasa di dunia dia menghadiri majlis-majlis untuk mendapatkan keimanan, dia berusaha untuk meningkatkan tingkatan keimanan ke dalam dirinya. Maksudnya kita tak boleh mendakwa diri kita sendiri, dan kita tak boleh nak memuji diri kita sendiri, mengatakan kita benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita memerlukan kepada saksi untuk mengesahkan dakwaan kita. Jadi dalam hadis Nabi kata, orang-orang yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu yang mereka lihat untuk menjadi saksi, maksud apabila dia nak melihat kepada seseorang, adakah orang ni mempunyai keimanan, maka dia melihat kepada keinginan orang tadi berada di masjid. Yang dimaksudkan dengan masjid ialah tempat ibadat. Sama ada masjid itu sendiri, ataupun surau, ataupun rumah suluk, ataupun tempat i'tikaf, ataupun sejadah yang kita khususkan dalam rumah kita sendiri tadi. Jadi apabila orang tadi selalu menghadiri majlis-majlis, sama ada di masjid ataupun di rumah ibadat, majlis untuk beribadat tadi, apabila mereka selalu hadir, maka akan dilihat oleh ahli syahadah tadi, orang yang layak untuk menyaksikan, orang ni selalu datang, selalu beramal, selalu berzikir. Maka di akhirat dia kata, aku menjadi saksi di hadapan Allah bahawa ini ialah orang yang beriman. Dari sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum, mereka berusaha untuk solat berjemaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila mereka sentiasa hadir solat berjemaah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kepada mereka tadi ialah orang beriman. Sebab apabila mereka sentiasa hadir, itu dipanggil as-suhbah, bersahabat. Jadi bersahabat maknanya bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah punca seseorang dikurniakan dengan keimanan. Jadi sama juga kita pada hari ini, apabila kita sentiasa bersahabat, sentiasa bersama-sama dengan ahlus syahadah, dengan al-muqarrabun, maka kita akan dikurniakan dengan keimanan, dan mereka lah yang akan menjadi saksi bahawa orang ini telah mengambil keimanan tersebut. Orang ini telah dikurniakan dengan keimanan kerana hatinya amat cinta kepada masjid. Maksudnya hati yang dalam hadis ni ulama syarahkan dengan dua keadaan. Pertama, dia memang sentiasa berulang alik ke masjid. Kan, masa 5 waktu dia berulang ke masjid. Kalau ada program i'tikaf dia akan datang. Kalau ada program suluk dia akan datang. Dan dalam satu riwayat yang lain ulama kata, walaupun jasadnya tidak berulang alik, tapi ini ialah orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Maksudnya kalau dia dah keluar satu program ibadat i'tikaf, dia tak sabar-sabar nak tunggu lagi program kedua. Dah habis program kedua, dia sentiasa teringat-teringat nak masuk ke dalam program ketiga untuk mendekatkan diri beribadat. Maksudnya kalau dia duduk di rumah ni i'tikaf, dan dia tak sabar nak i'tikaf balik semula besok. Kalau dia duduk berzikir satu hari, dia kata amat seronok mendekatkan diri kepada Allah, dan dia tak sabar nak tunggu besok nak berzikir balik semula. Jadi kalau dah ada sifat tu pada diri kita, keinginan, kecintaan kepada tempat ibadat, maksudnya kepada ibadat tu sendiri, maka itulah tanda keimanan sudah masuk di dalam hati kita.